Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan hadis yang ke-184 dan hadis yang ke-185. Saya Ahmad An-Nasai bin Muhammad Nasir. Nombor meterik saya 062599 dan juga sahabat saya Muhammad Nakib Salam bin Rosli. Nombor meteriknya 062631. Baiklah, saya akan mulakan dengan pembentangan hadis yang ke-184, kemudian diselangi dengan sahabat saya, Nakib Salam, yang akan membentangkan hadis yang ke-185. Baiklah, kita pergi kepada matan hadis. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Maksud hadis tersebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan kamu melihat perkara kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Sahabat-sahabat semua, daripada hadis ni kita boleh faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, jika kita melihat perkara mungkar, maka wajib ke atas kita untuk mencegah kemungkaran tersebut. Bagaimana kita nak cegah kemungkaran tu? Dengan 3 cara. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan tangan. Yang kedua dengan lidah, dan yang ketiga dengan hati. InsyaAllah dalam slide seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih spesifik bagaimana mencegah dengan tangan, mencegah dengan lidah dan mencegah dengan hati. Takhrij dan darjat hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Iman, dalam bab penjelasan bahawa melarang orang daripada perkara yang salah dan mungkar adalah salah satu daripada cabang-cabang iman. Hadis nombor 49. Hadis ni ialah hadis sahih kerana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baiklah, ini ialah makna perkataan yang terdapat dalam hadis tersebut. Minkum, daripada kalangan orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni macam mana? Iaitu orang yang baligh, berakal dan sampai dakwah Islam kepada dia. Okey, munkaran iaitu meninggalkan perkara wajib atau perbuatan haram walaupun sekecil-kecil perkara. Falyughayyirhu, menghilangkan atau mengubahnya kepada ketaatan. Sebab diriwayatkan hadis tersebut. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini daripada Tariq bin Shihab. Ia berkata, orang pertama yang memulakan khutbah pada hari raya sebelum solat adalah Khalifah Marwan. Dan adapun dia melihat manusia pergi ketika selesai menunaikan solat dan mereka tidak menunggu untuk khutbah. Dan telah dikatakan bahawa mereka semua itu hanya mahu solat secara lambat dan sebahagian daripada mereka solat di rumah. Ini adalah bukti bahawa perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Khalifah sebelum Marwan. Maka berdiri salah seorang lelaki dan berkata dia kepada Marwan, solat itu sebelum khutbah. Maka berkata Marwan, telah ditinggalkan segala apa yang ada di sini kepada engkau. Dan berkata Abu Sa'id, adapun perkara ini telah berlaku atasnya yang telah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu barang siapa antara kamu yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Baiklah, daripada kisah yang kita baca tadi, sebelum Khalifah Marwan, mereka apabila hari raya, khutbah itu selepas solat. Tapi Marwan pergi dia buat khutbah sebelum solat, seperti solat Jumaat. Jadi ini perkara yang salah ataupun perkara yang perkara mungkar lah. Maka keluarlah hadis ini yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Baiklah, maksud umum hadis.
Hadis ini menerangkan kepada kita betapa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu adalah satu perkara yang penting dan besar. Hadis ini juga mengajar kita untuk mencegah kemungkaran dan mengubah kemungkaran di hadapan kita mengikut kemampuan diri. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan suruhan kepada semua umat Islam dan ianya merupakan sebab memperoleh ganjaran kebaikan. Maka, perkara mungkar itu adalah satu perkara yang berdosa dan satu perkara yang maksiat. Jadi, penting bagi umat Islam untuk mencegah kemungkaran, walaupun perkara mungkar itu kecil. Cuba bayangkan, jika kita tidak mencegah perkara mungkar itu ketika dia masih kecil ataupun masih tidak besar, jika dia sudah besar, maka susahlah kita nak cegah kemungkaran tersebut daripada mereka. Asal hadis ini pada sifat untuk mengubah, maka hak ke atas seseorang untuk mengubah apa yang perlu diubah dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam bentuk nasihat dan kata-kata, atau dengan perbuatan, atau dengan hati. Mengubah apa yang perlu diubah, maksudnya jika nampak maksiat, kena ubahlah maksiat tu supaya menjadi perkara yang baik. Bukan bermaksud maksiat itu jadikan perkara baik, tapi ubah perkara itu supaya tidak lagi berlaku dan semoga kebaikan itu terus berlaku menggantikan maksiat. Baiklah, kefahaman hadis. Mafhum al-munkar. Setiap perkara yang dihukum ke atasnya oleh akal yang sihat bahawa perkara tersebut adalah keji, atau perkara tersebut juga adalah haram atau dibenci, dan secara umumnya dikenali maksiat dan keburukan dia. Baiklah, perkara yang keji dan mungkar ni, akal yang sihat pun dapat faham perkara itu sebenarnya tidak baik. Contoh, minum arak, ambil dadah, dan kita buat mencuri, merompak. Akal yang sihat pun dapat faham, oh perkara ini mungkar, perkara ini keji. Akal yang sihat. Jika mereka tidak mampu mengenal perkara yang mungkar, mungkin mereka tidak mempunyai akal yang sihat ataupun mereka tidak mengerti perkara mungkar tersebut. Hadis ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, hukum bagi perbuatan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang kedua, susunan bagi kaedah dalam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dari segi pandangan jumhur ulama, asasnya ada tiga berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita baca pada mula-mula tadi. Yang pertama dengan tangan, kemudian dengan lidah, dan terakhir cegah menggunakan hati. Baiklah, sekarang ni bagaimana mencegah menggunakan tangan? Ini dia, iaitu seseorang mencegah kemungkaran mengikut kemampuan dan kekuatan dirinya. Maka seperti contoh, dia orang awam, maka ditegurlah sesama orang awam tersebut. Maka jika dia seorang pemimpin, maka pemimpin itu wajib mencegah kemungkaran apa yang bukan diri dia saja buat, bukan keluarga dia, sahabat dia saja, tapi seluruh rakyat jelata yang berada di bawah kekuasaan dia. Imam Al-Qurtubi menyatakan khusus bagi pemimpin. Beberapa ulama lain kata berpendapat bukan dikhaskan bagi pemerintah saja, bahkan kepada semua. Maksudnya bukan pemerintah saja cegah guna tangan ni. Maknanya semua mereka yang mempunyai kekuatan ataupun yang mencegah kemungkaran mengikut kemampuan diri dia. Seseorang perlu mencegah kemungkaran jika dia berkemampuan ke atas orang lain. Baiklah, kita pergi yang seterusnya. Mencegah menggunakan lidah dikhususkan bagi para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mencegah menggunakan lidah ini kepada para ulama. Ulama akan menjelaskan dan meringkaskan ilmu kepada manusia agar mudah difahami. Kita boleh lihat bagaimana ilmu agama ini berkembang pesat sejak zaman Rasulullah SAW. Maka ulama ini tugas dia ialah menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Jika masyarakat datang untuk bertanya hukum kepada para ulama, maka tugas para ulama untuk memberitahu hukum kepada orang-orang yang bertanya ini. Maka dengan adanya penerangan berkaitan ilmu agama ini, insya-Allah kepada mereka yang bertanya itu akan dapat mencegah diri mereka daripada kemungkaran kerana mereka telah mendapat ilmu bagi menjadi pendinding kepada mereka daripada maksiat. Dan yang ketiga, mencegah menggunakan hati. Wajib ke atas setiap Muslim itu mengetahui perkara mungkar. Hati seorang mukmin penuh dengan keimanan dan membenci maksiat. Hati yang kurang iman akan berkurang rasa benci dia terhadap maksiat.
Maksiat menjadikan hati pemilik menjadi rosak dan tiada lagi rasa benci terhadap maksiat. Maka cegah guna hati ini kita benci kepada maksiat tersebut. Kita rasa maksiat ni aku tak boleh buat. Kau ni buat maksiat kan. Jadi hati kita ni perlu dijaga daripada maksiat. Bagaimana nak jaga? Tanam dia dengan keimanan. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Moga dengan iman tersebut menjadi pendinding kepada kita, mencegah daripada maksiat. Baiklah, yang terakhir, pengajaran hadis. Hadis ini menunjukkan kewajipan dalam menjaga dalam mencegah apa-apa kemungkaran mengikut kemampuan diri. Hadis ini juga menunjukkan sesungguhnya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah iman yang berkualiti. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah tanggungjawab semua manusia. Setiap individu dituntut untuk menunaikan tanggungjawab mengikut kemampuan diri. Hati yang membenci kemungkaran adalah hati yang mempunyai iman yang sihat. Jadi, tamatlah sudah hadis yang ke-184. Moga-moga kita menjadi manusia yang senantiasa menjaga diri daripada kemungkaran dan juga berpesan-pesan untuk orang lain agar mencegah kemungkaran. Baiklah, seterusnya hadis yang ke-185. Saya mempersilakan sahabat saya Muhammad Nakib Salam bin Rosli untuk menerangkan berkaitan hadis yang ke-185. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah, saya Muhammad Nakib Salam bin Rosli, nombor matriks 062631. InsyaAllah, saya mewakili kumpulan 1 ingin menyambung perbahasan kita di dalam hadis, yang mana hadis ini terdapat daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, insya-Allah taala. Kita menyambung hadis kita yang ke-185. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal iman hubbatu khardalin. Hadzal hadis ruwahul Muslim. Maksudnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku kepada suatu umat melainkan dia mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan juga para sahabat dari umatnya yang mengikuti segala sunnahnya dan juga mengerjakan perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang suka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya bererti dia seorang mukmin. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia pun seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lidahnya, maka dia juga termasuk dalam kalangan orang mukmin. Dan setelah itu, tidak ada lagi keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Takhrij dan darjat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, bab melarang daripada perkara mungkar adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini darjatnya berstatuskan sahih kerana diriwayatkan oleh Imam Muslim, seperti mana yang kita tahu bahawa Imam Muslim amatlah berhati-hati di dalam metodologinya dalam meriwayatkan hadis. Dan hadis ini juga terdapat
di dalam Sahih Muslim, iaitu hadis yang ke-50. Makna-makna perkataan. Yang pertama, Hawariyun. Hawariyun ini bermaksud pengikut-pengikut yang setia. Yang dimaksudkan dengan pengikut-pengikut setia ini adalah pendukung para nabi yang sentiasa siap dalam berjihad fi sabilillah demi tegaknya dakwah mereka terhadap agama Islam. Yang kedua ialah khardalin, yang bermaksud biji sawi. Biji sawi ini merupakan biji tumbuhan yang sangat kecil dan bentuknya pun sudah amat popular. Biji sawi ini kebiasaannya digunakan sebagai perumpamaan dalam mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Maksud umum hadis. Secara umumnya, hadis ini menerangkan bahawa selepas zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat, maka dapat dipastikan bahawa terdapat orang-orang yang datang selepas mereka banyak meninggalkan sunnah baginda dan mereka cenderung mengikut hawa nafsu serta menciptakan berbagai bid'ah. Pada ketika itu, terdapat orang-orang yang mengaku sesuatu dengan lidahnya, tetapi perbuatannya itu tidak bertentangan dengan perkataannya, dan hakikat tersebut telah membatalkan pengakuannya. Hadis ini juga menerangkan bahawa diharamkan bagi seseorang mengatakan segala amal soleh yang tidak dikerjakan atau diamalkan oleh Nabi atau melakukan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman hadis. Kefahaman hadis dari aspek akidah. Hadis ini memberi kefahaman kepada kita dari sudut akidah, iaitu seperti mana yang kita tahu pada zaman Rasulullah SAW, jika berlaku kekeliruan atau timbul persoalan, mereka akan terus menanyakan kepada Rasulullah SAW berkaitan ketidakfahaman mereka terhadap suatu perkara. Akan tetapi, selepas kewafatan baginda dan tamatnya zaman sahabat, pelbagai persoalan yang timbul dari kalangan mereka. Selepas wafatnya Rasulullah SAW ni, pada ketika itu banyak persoalan dari kalangan umat-umat pada ketika itu. Mereka semua tidak tahu ingin menanyakan kepada siapa. Iaitu timbul persoalan dari kalangan mereka berkaitan dengan Islam, khususnya berkaitan tentang akidah. Ketika itu berlaku banyak kefahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar, seperti adanya golongan Jabariyah, Mu'tazilah, ada yang Mujassimah, iaitu menjisimkan Allah, dan banyak lagi. Oleh itu, kefahaman tersebut masih lagi tersebar luas pada zaman ini. Sebagai contoh, ada beberapa golongan yang menjisimkan Allah dan juga beberapa golongan yang beriktikad bahawa Allah duduk di atas arasy. Allahu Akbar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Malahan ada juga yang lebih teruk lagi, sanggup beriktikad bahawa dirinya adalah utusan Tuhan atau ia sendiri menjadi Tuhan. Allahu Rabbi a'udzu billahi min dzalik. Contohnya ajaran Ayah Pin yang tersebar luas di negara Malaysia. Oleh itu, berdasarkan hadis amar ma'ruf nahi mungkar seperti mana hadis yang kita bicarakan di atas, maka sewajarnya kita sebagai umat Islam mencegah segala ajaran yang terpesong dari akidah Islam yang sebenar. Perlulah kita menasihati serta mendidik golongan-golongan yang terpesong akidah mereka supaya kembali ke jalan akidah yang sebenar. InsyaAllah ta'ala, berdasarkan hadis man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi. Kefahaman hadis dari aspek fiqh. Hadis ini memberi kefahaman buat kita dari aspek fiqh, iaitu seperti mana yang sedia maklum, pada zaman ini ramai orang yang rajin beribadah, akan tetapi bab taharahnya tidak sempurna.
Sebagai contoh, seseorang itu rajin menunaikan solat, tetapi wuduknya tidak sempurna, yang tidak berlandaskan syariat Islam. Istinja'nya juga tidak betul sehingga menyebabkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Ada juga yang tidak tahu cara-cara mandi junub sehingga menyebabkan dirinya berdosa kerana segala amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hal yang demikian, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bincangkan berkaitan amar ma'ruf nahi munkar, sewajarnya perlulah kita mencegah seandainya melihat seseorang melakukan kesilapan dalam taharahnya, serta perlulah kita mengajarkannya cara yang sebenar berlandaskan syariat Islam. Contohnya, kalau ada seseorang itu tersilap dalam wuduknya, perlulah kita tegur, awak buat ni salah ni, awak kena tertib, awak tak boleh basuh tangan dulu, awak tak boleh basuh kaki dulu, kita kena tertib daripada muka. Contohnya seperti itu. Kita perlulah saling nasihat menasihati. Ad-dinu nasihah. InsyaAllah kita sambung kepada kefahaman dari aspek akhlak. Kefahaman hadis dari aspek akhlak, iaitu hadis ini memberi kefahaman buat kita, iaitu seperti mana yang kita tahu bahawa akhlak ini merupakan sesuatu yang amat penting dalam diri manusia. Tidak ada gunanya jika kita mempunyai ilmu akan tetapi kita tiada akhlak, tiada adab. Sesungguhnya masyarakat akan menilai seseorang itu berdasarkan akhlaknya. Oleh hal yang demikian, wajarlah kita untuk mengajar seseorang, khususnya golongan remaja yang semakin terhakis budi pekertinya, agar berakhlak. Sebagai contoh, menyuruh mereka menghormati orang tua, seperti memberi salam ketika berjumpa dan menundukkan badannya ketika lalu di depan orang yang lebih tua. Pada zaman ini ramai golongan muda, ramai golongan remaja yang semakin lama semakin tiada akhlak, tiada adab di depan orang tua. Sebagai contoh, ketika hari raya, ketika kita ziarah menziarahi tetangga kita ataupun saudara mara kita, mereka lalai dan leka melihat telefon bimbit mereka. Ada yang sanggup main game di depan orang-orang tua. Perkara itu merupakan perkara yang tiada adab. Oleh itu, jika kita melihat tak kiralah adik-adik kita ke ataupun mana-mana golongan remaja yang sedemikian, perlulah kita cegah, ya. Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi. Sesiapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya, iaitu kuasanya. Maka sesungguhnya jika kita mengamalkan hadis ini dengan sebaiknya, maka terzahirlah sikap akhlak yang terpuji dalam kalangan manusia, insya-Allah. Pengajaran hadis. Hadis ini memberi dorongan kepada kita supaya berjihad menentang orang-orang yang menyanggahi hukum-hukum syarak dengan kata-kata dan perbuatan mereka. Yang kedua, hadis ini memberitahu kepada kita bahawa keadaan hati yang tidak mengingkari perkara mungkar adalah tanda hilangnya iman daripada hati tersebut. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, binasalah orang-orang yang tidak dapat mengenali perkara ma'ruf dan perkara mungkar dengan hatinya. Yang ketiga, membenci dan menolak perkara mungkar adalah tanda kekuatan iman, manakala perbuatan diam daripada menegur perkara mungkar pula tanda kelemahan iman. Yang keempat, hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa setiap manusia bertanggungjawab menghapuskan perkara mungkar mengikut kemampuan masing-masing. InsyaAllah ta'ala sampai situ saja daripada saya berkaitan tentang hadis ini. Sebagai kesimpulan, perlulah kita mencegah segala perkara-perkara yang mungkar di dunia ini jika kita melihatnya. Jika kita melihatnya, perlulah kita mencegahnya supaya akhlak yang terpuji dalam diri manusia ini mengikut kehendak syarak,
syariat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sampai situ sahaja daripada saya dan daripada kumpulan kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.